Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sekejap saya buang pot sekejap. Okey, perempuan, stay tune, jangan keluar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah pada pagi ni alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu, kumpul secara maya lah pada pagi ni meneruskan kuliah duha kita dalam topik yang banyak dibincangkan lah oleh pelbagai pihak pada hari ini berkaitan dengan soft. Berkaitan dengan soft. Sebenarnya dia bukanlah hari ini isunya, tapi isunya mungkin dah lama kan, mungkin hari ini kita bincangkanlah secara lebih fokuslah pada topik soft yang menggambarkan suatu kekuatan kepada orang Islam apabila dapat berada dalam soft, dalam satu barisan. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu semayang dalam satu soft, dalam satu barisan yang sempurna, yang lurus. Ataupun kata Rasulullah, kalau kamu tak buat, Allah Ta'ala akan menjadikan hati-hati kamu itu berbalah ataupun tidak bersatu. La tasawunna sufufakum, taklah kamu satukan ataupun luruskan saf-saf kamu, aw la yukhalifunna baina qulubikum aw kama qala. Ceritanya pentinglah berkaitan dengan saf ini, walaupun tidaklah menjadikan kita ni batal semayang kalau tidak semayang dalam saf. Saf ni bukan syarat ataupun rukun semayang. Dia maksudnya kalau dia semayang seorang-seorang tu tak sah. Taklah begitu. Tapi dia menggambarkan kesempurnaan semayang berjamaah itu apabila berada dalam saf yang sempurna, saf yang lurus, dan itulah yang dituntut dalam agama. Tapi kalau tak buat Ustaz, dia semayang seorang-seorang. Jadi tidaklah batal dan mengurangkan pahala semayang jamaah itu. Sedangkan semayang jamaah ni dapat 27 darjat. Bila tidak sempurnanya satu-satu kesempurnaan dalam semayang itu, dia akan mengurangkan pahala 27 itu. Berapa tu saya pun tak tahulah nak letak berapa kan. Kata Rasulullah, kan orang yang semayang berjamaahnya pahalanya dapat 27. Jadi itu yang kita anggap semayang yang sempurna lah. Tapi kalau tak sempurna, mungkin dari sudut rukunnya, mungkin dari sudut khusyuknya, mungkin dari sudut softnya, dia akan mengurangkan pahala-pahala tadi. Dan alangkah ruginya kita yang tidak menyempurnakan, sedangkan perkara itu bukanlah perkara yang susah, perkara yang boleh dibuat, tapi oleh kerana kita tak buat, maka secara tak langsung pahala kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang mati Allah, sehari dua ni kecoh lah isu ni, dan mendapat liputan khasnya yang berkaitan dengan saf dalam kalangan perempuan, saf jamaah muslimah. Dan agak ketara perkara itu berbanding dengan lelaki. Agak ketara saf ini berbanding dengan lelaki. Bertumpuk-tumpuk di kawasan masjid, kawasan surau,
kan, yang gambar yang ada tu adalah Masjid Besi di di Putrajaya. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Wallahu alam, saya membuat teka je, tekaan dan harap tak betul lah. Tak betul. Yang pertama, perkara ini berlaku disebabkan oleh mereka masing-masing dah bawa sejadah. Dah bawa sejadah masing-masing. Bila dah bawa sejadah, jadi dengan kelengkapan semayang yang lain, baju ke, dia punya beg ke apa ke benda ke, yang menyebabkan bila dah berlaku ruang kosong tu, dia tak naklah bergerak daripada tempat dia malas nak bergerak. Lalu dia biarkan kosong kerana dia nak mengutamakan, dia leceh nak bawa sejadah tu leceh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga disebabkan oleh dia nak bersama-sama dengan geng dia ke, kawan dia ke, ataupun keluarganya ke, ataupun anaknya ke, ataupun kawan-kawan ke, masalahnya yang sekali dengan dia, jadi dia tak nak berpecah. Kalau pecah kan susah nak jumpa masalahnya. Jadi dia dengan geng-geng dia lah duduk di satu tempat berkenaan. Mungkin yang ketiga, mungkin juga disebabkan oleh ruang kosong ni disebabkan oleh mereka kurang memahami bab kesempurnaan dalam soal sembahyang ini. Nampak soft. Dia di atas pelbagai sebab lah. Di atas pelbagai sebab yang menyebabkan tidak ada perasaan ingin untuk menyempurnakan soft. Biar dia tak ada rasa bersalah. Dia tak ada rasa bersalah. Bila dia tengok soft, kan, kawan ni tengok kawan tu, kau pun tengok kawan ni. Kan, dia pun tak ada rasa. Dia jeling kawan tu, kawan ni pun jeling kawan ni. Kan, dia buat tak tahu je. Kan? Sedangkan perkara ni boleh diperbetulkan, boleh dibaiki, sedangkan dia adalah suatu kesempurnaan dalam sembahyang. Jadi kalau tanya saya lah, wallahu alam, bagi perspektif muslimah, di cadangannya pergi ke masjid, pergi ke surau, kan, kalau nak memudahkan pergerakan, tidaklah perlu untuk bawa alat sejadah yang besar, yang luas ni, kan, untuk dirinya, sebab bila berlaku macam tadi, payah dia nak kena tarik sejadah, nak kena apa. Kalau boleh lah, tak tahulah peserta muslimah macam mana, kan. Pergi masjid, pergi surau, tak perlu nak bawa sejadah yang, khususnya sejadah yang besar-besar. Kalau nak jugalah. Sebab sejadah yang kecil yang untuk kepala tu, kalau nak juga. Dan masjid-masjid kita pun rata-ratanya kapet pun dah okey, kan. Tak ada timbul isu masalah-masalah sangat tentang perkara berkenaan. Boleh je pergi ke depan. Bila berlakunya kosong, malahan, kan, orang yang berada di saf yang depan itu lebih utama daripada saf yang belakang. Lebih utama daripada saf yang ke belakang. Jadi keutamaan bila pergi saf yang depan. Terus pergi saf depan. Jangan duk fikir nak pergi duk di saf yang belakang. Ni salah. Pendekatan yang salah. Tapi Ustaz, kat depan ni tak ada aircon, Ustaz. Dia yang aircon ni dia bahagian yang kedua, Ustaz. Sebab aircon tu di bahagian atas, dia tepat bahagian kedua. Sedap, Ustaz. Bahagian soft yang ketiga, yang keempat best. Soft yang pertama panas sebab dia rapat kat dinding. Ada yang juga macam gitu. Sebab dia tak nak bergerak tu sebab ada aircon tu tuju dekat dia. Ni pun masalah juga. Jadi sebab itu dalam bab soft ni, kan, aspek-aspek yang berkaitan dengan tadi, dengan panas, dengan apa ni, kan, kita utamakan keutamaan pahala. Kata Rasulullah, law ya'lamun nasu ma fis safil ula, kalaulah
orang tahu kelebihan pahala dalam saf yang pertama dan juga azan. An-nida, azan dan juga dalam saf yang pertama ni saya mereka berebut. Kalau sampai tahap berundi, mereka sanggup berundi. Nak ceritanya kelebihan dalam amalan sedekah inilah. Jadi sebab itulah sedekah dalam bab apa nama ni, mencari saf yang pertama. Bukan Nabi tak sebut dapat apa nama ni, dapat apa kita kata tempat sejuk, tak ada dalam saf yang pertama. Mungkin dulu dalam kitab-kitab disebutkan saf perempuan yang utama adalah yang belakang, yang depan tu tak utama. Itu dalam konteks tak ada halangan-halangan, tak ada kita kata macam kita lah, partition macam kita kan. Kalau dia open terbuka kan, perempuan ni saf yang pertama. Kalau tempat yang tak ada apa-apa ni, yang kita kata padang lah masalahnya, saf yang utama tu, yang utama bagi perempuan bukanlah saf yang pertama, dia saf yang belakang. Itu konteks perempuan lah pula. Tapi bila dalam keadaan yang kita macam sekarang ni dah ada tempat solat khusus untuk perempuan, maka berada di saf yang pertama itu adalah keutamaan kepada mereka, dan itulah yang dikejar. Dan berkaitan dengan tak nak kawan apa semua ni kan dengan anak, dengan geng, dengan apa ni, uruskanlah lepas daripada itu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mereka kalau ada keperluan khusus yang mungkin disebabkan oleh mak dia yang tak boleh nak gerak langsung, ataupun yang perlu kepada bantuan khusus, nak perlu kepada apa nama ni, kerusi ke, itu lain ceritalah. Tapi secara umumnya bertebaranlah dalam masjid sekarang, berjumpalah kan, berjumpalah dekat pintu ke, dekat luar ke, tempat kasut ke, berjumpalah, tak ada masalah kan. Sebab yang tak nak, boleh tuan-tuan boleh tulislah kat bawah ni kan, kat ruang komen ni, kenapa agaknya orang perempuan tak nak menyempurnakan saf. Tu pun boleh tulis dalam komen. Apa sebabnya? Saya pun nak tahu juga daripada mulut orang perempuan sendiri. Kenapalah benda ni berlaku dalam kalangan wanita. Jadi kalau ada pandangan adik, boleh bagi dan tulis kat tu. Saya nak tahu apalah sebab-sebabnya yang lebih khusus. Tadi saya teka je lah. Teka je. Agak saya antara puncanya sebab bawa sejadah sendiri. Bawa sejadah yang khasnya bila sejadah tu besar. Jadi ini cukup masalah lah. Yang kedua, tadi menyempurnakan saf. Yang kedua ialah saf ni hendaklah disamakan tumitnya. Masalah kepada orang perempuan ialah apabila tumit mereka ni bengkang-bengkok. Kenapa punca jadi bengkang-bengkok tu? Antara punca kepada bengkang-bengkok ni ialah mereka apa dikata ya, tak dapat nak tengok kaki. Sebab telekung mereka ni besar, jadi dia punya kain telekung tu kadang-kadang menutup ruang kaki, jadi dia tak dapat nak tengok ruang kaki ni. Itu mungkinlah antara punca kenapa berlakunya saf, walaupun dah ada garisan itu khasnya di kalangan perempuan, saf mereka tu bengkang-bengkok. Antara puncanya ialah mereka tak faham tu satulah kan, masuk je kita itu pun satu juga kan. Tapi mungkin antaranya sebab apa nama ni, telekung mereka tu dah ni, jadi mereka tak dapat nak tengok kaki masing-masing. Jadi kan, sebenarnya itu bukanlah alasan. Dan kalau boleh angkatlah telekung tu, tengoklah kaki, samakan tumit-tumit kan. Di antara kaki tu samakan tumit supaya dapat rapat di antara, supaya sama soft ni. Saya rasa bukan semua tak tahu, semua dah tahu, cuma nak diberikan ingatan sahaja dalam bab ni. Kan? Begitu juga kan, masalah kalau bawa sejadah ni, kan, sejadah yang besar-besar ni, kan, dia punya soft tu tidak dapat dirapatkan. Tak dapat dirapatkan. Soft ni sepatutnya rapat. Sepatutnya dia tak ada jarak. Kalau kita menggunakan standard sejadah yang ada, dia mungkin sejadah tu besar, orangnya kecil, orangnya kurus. Bila orangnya kurus kan, dia
bila kita bawa sejadah, kita tak nak pergi sujud ataupun gerak di sejadah orang lain. Kan? Kita nak berada di sejadah kita. Kan? Jadi bila orang tu ada ruang, kita tak nak rapat. Sedangkan kita perlu rapatkan saf. Kan? Jadi berlakulah renggang. Kan? Sejadah orang. Kan? Kemudian lepas tu pula nak angkat sejadah, dia jadi banyak cekadaknya lah. Maaf cakap lah kan. Banyak ceritanya bila kan, kita menggunakan ataupun menggunakan sejadah kita sendiri. So bila bila berlakunya begitu, kita tak nak bergerak. Dia bukan salah sejadah sebenarnya, tetapi ialah tak nak bergerak. Kenapa tak nak gerak? Sebab itu sejadah kita. Kan? Okey, dan juga ni ada yang sebutkan, mungkin juga pakai kain yang panjang. Bermelepa-lepa kainnya pun satu hal lah, satu hal juga. Yang tadi sejadah, satu bab sejadah. Saya nak sebut sejadah ni sebab dia antara punca yang besar. Antara punca kenapa banyak berlaku isu. Sebab bila dia dah duduk di sejadah dia, kan, ni ada puan angkat tangan tadi. Nanti saya ambilkan puan saya dulu. Bila dah duduk di sejadah dia, kan, dan ruang itu besar, dan itu sebenarnya dia telah pun menjadikan saf itu renggang. Saf itu renggang. Bila ni sejadah ni kawan ni, siapa sejadah dia besar pula. Kan? Orangnya kecil. Ini antara punca. Kan? Yang kalau tak ada orang keluar daripada saf pun, yang menyebabkan dia tidak, orang panggil, dia saf tu renggang. Jadi mengelakkan saf renggang ni, disebabkan oleh sejadah, maka kita bawa sejadah. Kalau nak bawa sejadah juga pun, kan, bawalah sejadah yang kecil bahagian depan sahaja. Kan? Tadi disebutkan tadilah disebabkan oleh dia punya dipanggil kain yang panjang, kain yang panjang sangat, itu pun satu jugalah, kan. Satu juga. Tapi sebenarnya itu tidaklah boleh jadi alasan juga sebenarnya, dan dia kena bergeraklah supaya dapat merapatkan saf. Okey. Tadi ada siapa angkat tangan ni? Puan Aminah ke apa tadi? Silakan. Puan Aminah, Puan Aminah ke apa tadi ada raise hand tadi? Nak tanya ke tertekan? Okey. Jadi isunya kat situlah. Isunya bila dia tidak merapatkan saf, sedangkan saf ni perlu dirapatkan. Ada satu hadis Nabi SAW dipanggil dengan ilzaq. Ilzaq ni ialah orang yang, ni bagi orang lelaki lah, bagi orang lelaki. Orang lelaki kan orang lelaki dia punya kangkangnya, kan, kena lebih lebih luas lah. Berbanding dengan perempuan bila dia semayang kaki tu kena rapat, kan. Lelaki ni kena kangkangkan lebih dia punya kakinya. Jadi ada satu hadis yang berkaitan dengan ilzaq. Ilzaq ni dia cuba kangkangkan kaki dia sampai kena kepada kaki kawan sebelah. Kan. Jadi maknanya rapatlah benda tu. Bahu, dan dia kenakan bahu, antara bahu dia dengan bahu orang sebelah. Dia kena rapat. Jadi ini di kalangan orang lelaki, kata Nabi, kalau boleh sampai tahap begitu, buatlah begitu sebagai suatu usaha untuk merapatkan saf di antara lelaki, di antara orang ke orang ni, dirapatkan saf supaya kaki kawan ni terkena dengan kaki kawan sebelah. Tapi itu dalam konteks lelaki lah. Maknanya tak ada halangan dan bagus kalau buat begitu. Jadi kalau tak buat pun tak adalah menjadi masalah yang besar, tapi nak cerita boleh dibuat sampai begitulah, dibuat perkara yang sedemikian. Jadi sebab itulah dalam topik kita pada pagi ini berkaitan dengan merapatkan saf, dan sebolehnya perkara-perkara yang boleh menghalang usaha untuk merapatkan saf ni perlulah dielakkan. Perlulah dielakkan. Contohnya kan dia punya sejadah,
Contohnya kalau kain ni panjang sangat, saya tak tahu kain ni panjang, antara mana kain yang panjang dalam kalangan apa namanya jemaah muslimah ni, panjang sangat kain. Memanglah kena panjang, tapi kalau panjang sangat kan susah juga kan. Itu macam mana tu, tengoklah macam mana, uruskanlah dengan cara yang baik supaya tidak berlaku apa yang kita katakan tadi, nak berlakunya pergerakan, dia tidak apa orang panggil, dia tiada halangan bagi dia untuk merapatkan soft. Bagi mereka yang tidak merapatkan soft ini, dinamakan dengan putus soft. Saya dengarlah istilah putus soft. Putus soft. Bila berlakunya lompang, maknanya ada orang yang keluarlah daripada soft disebabkan dia terbatal ke ataupun apa sebab-sebab lah dia keluar, maka orang ni dia kena rapatkan. Dia kena rapatkan. Nak rapatkan macam mana? Kan? Timbul isu pula. Kan? Nak ke kanan ke nak ke kiri? Nak ke kanan ke nak ke kiri? Jadi ini kita kena melihatnya secara bila kita masuk surau, masuk masjid, kita kena tahu center tu kat mana. Kita lah kena faham sendirilah. Faham sendiri centernya kat mana. Kena ke kanan ke kiri. Kita jadikan, sebab kalau di orang lelaki, dia nampaklah imam kat tengah kan. Dia tahu imam kat mana, orang perempuan nak kat mana. Jadi dia fahamlah kedudukan dia. Dia berada di kawasan kiri masjid ke ataupun di kawasan kanan masjid. Kalau dia berada di kawasan kanan masjid kan, maka bila berlakunya dia kenalah rapat ke kiri. Bila berada di bahagian side kiri masjid, dia berlaku lompang, dia hendaklah ke kanan supaya dia tertumpu di kawasan tengah. Gitu. Jadi jangan ada perasaan ini sejadah orang, ini orang tak. Prinsipnya merapatkan saf bila berlakunya orang enggang, dan pergerakan itu ketika mana dalam semayang. Cumanya saya tak ada pengalaman pakai telekong, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya pun tak tahu. Ini mungkin ustazah, kalau ada ustazah mungkin akan lebih arif lah kot. Kan? Kalau sebabkan orang lelaki, bila berlakunya seorang tu keluar, maka secara automatik dia kena bergerak ke menutup lompang ni. Kan? Cuma bagi orang perempuan, kalau dia bergerak tu, adakah terlondeh sekali ke telekongnya ke? Dia bukan masalah terlondek, Ustaz. Macam mana? Tu saya tak tahulah. Dia kaki, labuhkan kain tu hanyalah sekadar nak tutup supaya bila kita sujud tapak kaki tak nampak. Tetapi keadaan yang lagi satu adalah sangat mudah dengan menggunakan stokin, dan kain itu sama paras dengan buku lali pun dah cukup. Betul tak? Dah tutup. Itu masalah tu, bila kita beli set telekong dia mesti kain dia labuh berjela-jela. Memang susah nak gerak. Macam tu. Bolehlah buat satu keadaan, Ustaz nasihatlah, kata kita tak perlu pakai kain labuh-labuh tu, outer lah. Pakai je stokin, betul tak? Stokin yang tebal tu. Ikutlah macam mana pendapat Ustaz. Setuju. Tak semestinya telekong tu panjang melepa-lepa. Orang Biak kata melepa telekong ni kan. Adalah pakai stokin tu bagus. Maknanya isunya yang perkara yang boleh memudahkan pergerakan. Yang mudah pergerakan tu sangatlah. Okey, Puan Azila ada raise hand ni. Sekejap, saya tengok dia baca sikit. Puan Azila angkat tangan. Nak tanya apa, silakan. Okey. Ni parazita dalam ruang chat. Kita boleh menggunakan bahu sebagai suatu tanda, tapi yang lebih utamanya kaki lah. Kaki tu akan lebih tepat lagi. Sebab apa? Sebab bila kaki ni dia automatik lah. Bahu ni kadang sebab bila kaki ni ada dia punya garisan dia. Bahu ni kan takut macam dia tak tahu orang tu ke depan ke ataupun bengkok ke tak kan. Saya takut bengkok. Jadi bila dia menggunakan standard soft itu, barisan soft tu, tu akan lebih tepat lah, lebih tepat. Tapi menggunakan bahu tu pun boleh.
kan, tapi bagi saya lebih tepat kalau mengikut saf tu sebab dia akan nampak garisan tu. Takut-takut orang baru sebelah ke depan kan, kita pun ke depan kemudian sudahnya bengkok saf ni. Kan. Jadi bila kita gunakan kaki tu lebih standard lah. Kita dah tegur tapi tak terima. Kalau tegur tak terima ni kita tegur dia jeling, kita semacam je kan. Ini pun satu hal lah juga. Kan. Jadi kadang-kadang perempuan menegur orang perempuan ni kadang tak jadi. Ini pun entahlah. Jadi saya harapkan Pak Imam khususnya dalam sebelum menunaikan sembahyang, mengingatkan jemaah betulkan saf kan. Dan kena tambah sikit lagi lah sekarang ni kan. Khususnya saf-saf wanita tu mungkin saya pesanlah maknanya kepada imam-imam kan, supaya menyebut secara khusus saf-saf wanita supaya boleh apa kita kata mengutamakan saf. Okay. Jadi isunya apabila berlaku apa yang disebut sebagai putus saf. Jadi putus saf ni saya ulang lagi, dia bukanlah perkara yang membatalkan tetapi dia boleh mengurangkan pahala sembahyang jemaah. Jadi kalau saf itu kan kanak-kanak, ada orang bawa kanak-kanak. Bawa anak dia yang main-main ke kan di ruang ni. Jadi dia memang boleh menyebabkan saf itu terputus lah. Jadi bila berlakunya begitu dia kena rapatkan. Rapatkan supaya dia dapat menutup ruang yang kosong kan, dan dia mengambil sikap yang proaktif untuk tujuan berkenaan. Kalau orang tak nak tegur, tak terima tu nak buat macam mana? Kan? Macam kita dah habis kita punya tugas kita, harap Tuhan bagi hidayah lah dekat dia. Kemudian seterusnya bab yang berkaitan dengan kita book saf yang pertama. Booking saf yang pertama. Jadi dibenarkan untuk kita yang datang awal. Kita datang awal, kita letak sejadah kita. Kan ni yang orang nak sejadah ni ustaz. Kenapa? Sebab saya nak datang awal ke masjid kan, dan saya bentang sejadah saya dekat tempat semayang tu, maka orang lain tak boleh nak cop dah sebab saya dah cop tempat tu. Kan. Jadi ini yang menjadi satu isu lah. Boleh ke tak boleh kita booking tempat kita? Tentang puan yang mati Allah, bila kita pergi semayang, memang keutamaannya untuk kita pergi semayang khasnya di saf yang depan dan kita boleh booking. Dengan ada dua cara. Satu, kita sendiri datang kan, kita datang awal sikit, kita letak sejadah kita, ataupun kita letaklah apa-apa tanda yang mengatakan bahawa ada orang di situ. Ada orang kat situ. Maka lepas tu mungkin kita ada keperluan yang lain, nak pergi ambil sembahyang dulu ke, nak pergi nak ada keperluan yang lain lah, nak bercakap dengan orang ke, nak apa gitu terpulang. Tapi maknanya dia datang awal ke masjid, dia letak barang dia letak tanda kan di tempat tu, maka orang lain tak bolehlah nak ambil tanda pegang sebab dia dah datang awal. Yang ni tiada khilaf dalam kalangan ulama dalam perkara ini sebab dia sendiri yang datang. Tapi kalaulah dia booking untuk orang lain, contohnya dia ada geng-geng dia, geng surau ni kan. Gengnya dia bila dia datang, dia tahu yang selalu semayang kat depan ni ada 3 orang, maka dia telefon WhatsApp kat kawan saya, booking tempat aku jap, dekat surau kan masalahnya, ataupun dah understanding dah depa ni, siapa yang datang tu akan booking tempat. Boleh ke tak boleh? Ulama khilaf dalam perkara ini dan pandangan boleh. Ini pandangan yang boleh untuk booking tempat sebab dia mewakilkan kepada kawan dia untuk nak cop
nak cop tempat lah. Mudah bahasa kampung kita nak cop tempat. Boleh. Jadi dia pun cop lah tempat satu, dia ada dengan dua kawan dia seorang, kemudian dia booking lah ataupun dicop lah untuk dua tempat kawan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Bila dah dicop tempat, maka orang lain tak boleh lah nak langgar, tak boleh lah nak kata, aku datang dulu, boleh tak? Tak boleh, sebab dia dah copkan tempat berkenaan. Ya? Jadi, bila dia cop tempat, kemudian datang lambat pula. Orang pun dah nak semayang. Kan? Orang pun dah kamat nak semayang. Lalu, kan, bila orang nak semayang, maka orang kena sempurnakan soft. Oleh kerana yang cop ni lambat, kan, dia pun ada mungkin masalah senak perut ke apa, whatever reason lah dia lambat. Bila dia lambat, maka dia tidak boleh mereka tak boleh membiarkan soft tu kosong. Yang dia boleh cop tempat ni kalau sebelum daripada semayang. Sebelum daripada semayang. Contohnya, kalau dia, apa kita kata ya, sebelum masuk kamat lah. Kan? Dia tahu lah tempat dia ada secure kat depan. Okay. Tapi kalau orang pun dah kamat, kan, jadi dia tak boleh apa kita kata marah kalau orang ambil tempat berkenaan, kerana mereka perlu untuk mengutamakan soft berbanding dengan booking tadi. Tapi kalau dia dah semayang, kemudian dia keluar, kan, dia keluar sekejap, dia masuk balik, itu dia boleh untuk masuk balik lah. Untuk masuk balik, sebab apa nama ni, dia ada keperluan khusus. Tapi kalau dah semayang, ada tempat lompong, dia mesti soft tu disempurnakan. Ni kalau bercakap contohnya pada hari Jumaat. Contohnya kita masih menunggu. Itu lain cerita. Yang ini kalau kita masih menunggu, dia boleh keluar balik dan dia boleh datang balik ke tempat dia. Tapi kalau orang dah semayang apa semua, maka perlu untuk disempurnakan soft itu lebih utama. Jadi bolehlah kalau untuk nak apa tadi, nak booking tempat, nak mencari fadilat soft yang pertama. So bila dia dah duduk kat situ, masing-masing dah cop tempat masing-masing, bila orang dah azan, mereka kena nak sempurnakan balik soft ni. Nak sempurnakan balik soft, kena betulkan kaki balik, tumit balik, samakan balik. Kan. Jadi dalam keadaan ini, kan, keadaan ni mesti akan adalah peluang untuk nak orang belakang masuk soft depan. Sebab bila dah susun balik, dia tak ikutlah sejadah tadi, maka dia akan ikutkan dia punya kedudukan orang, bahu ke bahu, kan, kena bahu ni dengan bahu kawan tu, kan, supaya apa nama ni dapat disempurnakan soft. Sekejap, sama ni, apa nama ni, saya dah buat sejadah kain putih yang satu baris saf di hadapan saja, tapi di depan buang, tak nak guna sebab nak guna sejadah sendiri. Saya buat sejadah tu sebab nak suruh samakan saf, tapi okey, jadi sebab itulah bagi saya, minta maaf lah Puan Haslin, maksudnya kalau kita mengelakkan daripada bila kita buat sejadah kita, orang lain dia nak sejadah dia, kan, lalah tak payahlah kita gunakan sejadah kita untuk sejadah kita. Kita gunakan apa nama, standard sejadah ataupun kapet masjid tu sebagai soft. So bila masing-masing bawa sejadah, timbullah isu ni, sejadah kawan ni sejadah kawan ni. Dia jadi banyak isu kat situ. So kalau kita berpada dengan soft ataupun dengan kapet masjid yang dah ada ruang, yang dah ada garisan itu, maka kita tak dah timbul isu-isu tadi. Kalau nak sejadah kita, kalau nak sejadah sendiri, ambil yang kecil tu, yang besar, yang apa nama ni, yang apa kita kata, besar satu hasta ataupun sejengkal dua jengkal tu, untuk lapik kepala kalau perlulah. Kalau perlu, tapi kapet kita pun semua dah cantik-cantik, kan, kalau lawa-lawa itu tak ada masalah, kan, untuk kita mengapa nama ni, bila kita nak apa kita kata, bila kita nak sembahyang, soft terlalu rapat sangat, ada yang tak selesa ketika tahiyat sempit. Okey.
Bila rapat sangat ni, ni timbullah isu. Bukanlah rapat sangat sampai tak boleh nak nguit. Nguit. Dia boleh rapat dalam keadaan yang kita tidaklah wujudnya renggang. Jadi benda ni saya nak kata macam mana pun susah. Kan? Masing-masing perlu rapat dan tidaklah sampai rapat sampai tak boleh nak nguit. Agak-agak lah. Ni kena ada, kita kata agak-agak lah. Sebab tu kalau semayang kan, khususnya orang yang badan bertubuh sikit kan, mungkin dia memerlukan ruang yang agak besar, yang luas sikit lah kan, yang luas sikit. Sebab kalau rapat tak ada sekarang, bila dia tahiyat akhir kan, dia apa nama ni, kepada orang sebelah, ni pun satu masalah. Jadi biasanya kan kita pun faham sejauh mana rapat, tapi yang pastinya kena rapat. Kena rapat. Setara mana rapat tu, itu kena agak-agak lah. Saya nak kata macam mana pun susah mau cakap. Sebab kalau orang lelaki pun ada soft yang rapat ni, kita pun rapat soft. Bila semayang, bila kita orang yang bertubuh besar ni, bila dia tak dapat nak bila dia tahiyat akhir kan, terpaksa duduk style tahiyat akhir lah kan. Bila badan dia besar kan, dia mungkin tak perlu duduk style tahiyat akhir, boleh duduk macam tahiyat awal. Walaupun dia sepatutnya duduk macam tahiyat akhir lah. Bila tahiyat akhir ni maksudnya kaki dia tu kena silang ke depan dan punggungnya kena duduk atas, kena kepada lantai kan. Jadi itu tahiyat akhir. Tapi bila dalam keadaan badannya yang besar kan, bertubuh sikit, jadi mungkin dia tidak duduk secara yang macam itu, dia boleh duduk style tahiyat awal. Boleh tahiyat awal. Sebab bila duduk macam tu, dia akan mengambil ruang yang besar, dia akan menghimpit orang-orang yang sebelah. Bila nak bergerak, dia jadi payah. Jadi boleh kan duduk yang macam itu bagi mengelakkan tadi. Mengelakkan bagi terhimpit kepada orang-orang yang sebelah. Okey, ada apa pun nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz nasihatkan juga mereka yang datang awal? Jadi bila dia orang tu kadang-kadang tu dia orang take so much of space masa dia orang duduk tu. Jadi bila banyak orang di depan tu duduk macam tak mau bergerak, jadi orang ambil belah belakang. Jadi masa bila nak start tu, jadinya dia orang dah macam tak nak bergerak, terlalu banyak pergerakan. Maknanya orang hadapan tu juga perlu masa duduk menunggu solat tu janganlah ambil so much space. Okey. Itulah kadang-kadang tu yang terjadi mengapa dia renggang tu, sebab orang depan tu banyak duduk tu kan. Susah nak kadang-kadang nak kata, kadang-kadang dia letak beg dia duduk besar lah, bila kita nak datang nak minta tempat duduk dia sebab waktu belum lagi, dia macam tak rasa tak selesa. Jadi itulah saya punya betul. Saya punya pengalaman. Okey. Jadi betul. Maksudnya bila dia datang, dia duduk di saf yang pertama ataupun yang depan. Bila depan, beg dia kadang tak tepi. Ni saya tak tahu, saya tak tengok. Dia tak kat tepi ke ataupun tak kat depan. Jadi tak kisahlah tepi ke depan ke. Bila time nak orang kamat, maka dia kena bangun. Bila dia bangun, akan ada ruang-ruang yang kosong. Bila ada ruang yang kosong, bila dia bangun qamat, mereka kena merapatkan saf. Bukan stay di tempat sejadah dia. Di tempat dia kena rapatkan saf. Isunya dia tak nak rapatkan saf. Bila dia dah bangun, kan? Bila dah orang dah qamat, dia bangun, dia kena merapatkan saf. Sebab kalau dia duduk, memang duduk ni, kan, dia duduk bersila misalnya kan. Duduk bersila 3 orang, kalau dia bangun, sebenarnya boleh masuk sekurang-kurangnya seorang. Bila kita duduk, kan, duduk bersila, kawan ni pun duduk bersila. Bila duduk bersila 3 orang, bila bangun, sekurang-kurangnya boleh masuk seorang. Bila dah bangun. Bila masuk seorang,
Yang ni pula dia bawa sejadah dia, ni bawa sejadah, ni orang masuk, sekarang duduk sejadah orang, dia pun nak petang. Ni yang jadi masalahnya. Ni yang jadi masalah. Sebab mereka stick pada tempat masing-masing. So tak nak bergerak ke merapatkan saf. Ni dah saya sebutkan tadi supaya bila qamat masing-masing kena merapatkan saf, bukan duduk di tempat sendiri kan, sampai kiamat lah kita kata tak. Maknanya duduk tempat sendiri sedangkan dia perlu merapatkan saf. Saf ni sebenarnya kita berada fleksibel. Kita fleksi, kita tak duduk stick tempat kita saja, tapi kita boleh bergerak kan. Dan pergerakan inilah yang perlu difahami ketika mana kita melakukan ibadat sembahyang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Disebabkan budaya kita di sini mesti semayang gunakan telekung dan kain labu. Apakah kalau pada rasanya lah bila kita lama-lama kita lebih faham, boleh tak disyorkan untuk mengelakkan bentuk badan dilihat itu gunakanlah jubah yang saiz besar dan labuhnya setakat buku lali takat tapak kaki saja dan berstoking. Dan tudung tak perlulah labuh besar macam telekung kita beli sekarang ni, bila angin kipas tiup dia terbang, tutup kepala orang tu, tutup kepala orang ni. Kan orang terpijak telekung kita, orang ni terpijak kain kita. Jadi semua tu tak selesa lah. Itu sebabkan kenapa wanita suka berjauh-jauhan sikit lah. Dan lagi panas, dah lah pakai baju, dah lah pakai tudung, pakai telekung pula, berpeluh berganda-ganda. Menyebabkan tidak ada keselesaan dalam sembahyang berjemaah, yang mana sembahyang itu pun jarang-jarang sekali kita buat. Musim tarawih je kita nak datang, lagilah untuk kepentingan diri sendiri tu yang jadi macam-macam tu. Apakah boleh kalau kita syorkan wanita-wanita kita ni gunakan jubah dan juga tudung-tudung yang setakat tutup punggung je? Lepas tu boleh sembahyang macam tu je. Dan pakai sarung tangan dan pakai stoking. Betul tak Ustaz? Tak semestinya bertelekung cantik yang harga 200-300 tu. Oh, itulah Siti Khadijah ni. Siti Khadijah 380, 280 kan. Macam mana, apa pandangan Ustaz? Boleh tak disyorkan perkara itu? Sebab kita nak ke masjid jangan nampak aurat. Jadi coba janganlah jubah berpelit-pelit. Dia lurus je besar kan. Yalah. Jadi saya setuju dengan pandangan tadi. Yang penting ialah kita dapat menutup aurat, menutup aurat. Kemudian hiasan-hiasan dalam telekung tu mungkin tambahan. Tapi kalau disebabkan oleh gangguan tadi, telekung kita besar dan orang takut panas, takut panas yang menyebabkan kita tak selesa, kita nak bila terbang tu angin boleh masuk, badan kita rasa ada orang fikiran begitu. Saya tak tahulah, saya tak tahu, wallahu alam. Pengalaman saya, kalau kami lelaki lah kan, saya lah akan pakai jubah. Panas mula-mula tu memang panas. Kan? Bila badan kita berpeluh, kan, panas tu hilang, badan kita jadi okey dah. Itu pengalaman saya lah. Tak tahu orang perempuan ni telekung ni macam mana kan. Kalau saya pakai jubah, panas kan, buat keren je kan, sampai kita rasa berpeluh tu, maknanya kalau kita berperang dengan berpeluh tu kan, kita akan jadi tak selesa lah, kita buat tak faham je kan. Peluh lah, bila dah peluh kan, lama dia kan sejuk peluh tu datang. Tapi kalau berpeluh lah apa semua, dia jadi macam geli-geleman ke, tu wallahu alam. Ni saya lah, orang perempuan saya tak tahu. Kalau saya faham saya begitu. Dia akan jadi kita akan lebih selesa. Lepas tu memang mula tu memang panas lah, berpeluh sikit, tak apalah, berpeluh sikit kan, kemudian baru kan jadi sejuk. Betul. Okay. Ustaz, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, perlu ke atau wajib ke seorang yang duduk di belakang menegur orang yang depan yang auratnya nampak, kaki dia nampak, tapak kaki dia nampak? Macam mana ya? Selalu sangat terjadi. Yang duduk di belakang tu akan rasa tak selesa melihat yang depan aurat terbuka. Jadi perlulah untuk menegur mereka yang berada di hadapan kan. Sebab kita nampak orang kat depan, kita nampak orang di depan. Jadi aurat ni, perempuan, aurat ni bila separas kita, bila kita nampak aurat orang kat depan, maknanya dia terbukalah aurat dia. Kalau kita bila berdiri, saya nampak aurat orang depan, maknanya aurat dia telah pun terbuka.
auratnya telah pun terbuka. Mungkin kaki dia ke, kan, bila dia sujud nampak apa nama ni, nampak kaki tu terbuka, kan. Maka kita bagi tahu. Cuma masalah penerimaan dia itulah. Penerimaan dia tu, kan, menjadi kadang-kadang isu lah, sebab dia susah nak terima teguran orang. Ni memang akhir zaman ni nak tegur orang ni macam-macam perkara lah. Macam lah kau pandai sangat, kan, macam lah alim, macam tu dia punya alasan dia, kan. Sedangkan orang nak tegur, alhamdulillah lah orang tegur, kan. Tapi itulah dia punya masalah dia. Okey, ini Puan Rohimi. Tapak kaki sejadah terkena muka orang lain. Maaf, saya tak sejadah pegang kaki sejadah orang lain. Yelah, kan, maknanya saranan dia bawa sejadah yang kecil. Okey, itulah. Okey. Ni ada Puan Kalsum, silakan kat tangan. Kita tekan. Okey. Jadi ini bab yang berkaitan dengan soft. So boleh kita booking dan disarankan tidak bawa sejadah yang besar, yang pilihlah yang agak bersesuaian. Kalau tak payah pun tak ada apa. Bolehlah juga kita sujud di atas di atas kapet masjid. Kapet masjid pun dah orang dah dah vacuum dah, tak timbul lah, janganlah timbul rasa geli lah apalah, kan. Tak timbul isu sangat. Tak timbul isu, kan, untuk perkara itu. Ustaz, maaf Ustaz, minta pencerahan tentang suri rumah yang bawa anak tu. Ada yang kata putus soft sebab anak di tengah tu tak semayang ikut kita. Dia tengok kiri, tengok kanan, jalan ke depan, undur ke belakang, kan. Kadang-kadang bawa anak lelaki yang berlari kat depan, berlari kat celah-celah soft. Macam mana tu pendapat Ustaz? Saya sangat mengambil perhatian berkaitan dengan masjid, kan. Masjid ni tempat yang kita kata kondusif untuk kita semayang. Bila kondusif ni maksudnya bila kita pergi tempat masjid tu, tempat tu kita jadi tenang, kan. Kita jadi lapang, kita rasa sedap hati, kan. Tapi kalau ada riuh rendah, kan, riuh rendah, dia jadi tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Okay. Gitu. Kalau yang bawa anak, dia faham dia bawa anak, janganlah dia bawa pergi soft depan. Hendaklah dia pergi tempat di soft belakang, kan, soft yang tempat kanak-kanak. Bawalah anak dia di tempat kanak-kanak, bukan di setengah-setengah tempat tu ada nursery, kan. Semayanglah, bawalah semayang kat sana. So bukan semua orang selesa dengan anak kita, kan. Bukan semua orang selesa dengan anak kita. Kalau yang semayang okey, alhamdulillah lah. Tapi kalau memang dia duduk kat mak, bila duduk kat mak, dia pusing-pusing, dia dia melompat-lompat, kan. Walaupun dia seorang, dia semayang lah satu rakaat, kemudian dia bangun, melompat, dia tengok sana, tengok sini. Kita orang belakang ni jadi cacau. Jadi terganggu fikiran kita sebab tengok budak ni tadi kat depan. Dia bangun, dia lompat, dia gitu begini, dia bergerak sana, bergerak sini. Jadi keadaan ni haruslah difahami. Supaya mengelakkan daripada gangguan, attraction. Dia mengalih tumpuan. Kita nak semayang, kita nak seronok semayang. Tapi bila ada macam tu, dia mungkin ada gangguan. Gangguan orang sebelah, gangguan orang kat depan. Khususnya kalau dia duduk soal depan lah. Soal depan, kita belakang. Anak dia sana, kita pun bila dah itu, kita teringat anak kita teringat cucu kita, kan. Kita terganggu keadaan-keadaan begitu. Jadi kan eloknya kalaulah yang ada bawa anak, tak salah bawa anak, bukan masalah tak bagi bawa anak. Boleh bawa anak, tapi semayanglah di bahagian belakang. Ataupun kalau anak tu kecil sangat, letaklah di tempat yang di luar masjid, luar surau, supaya dia pergi kat sana, kan. Supaya dia tak mengganggu orang lain. Bila
Anak dia pergi mari keluar sana keluar sini. Jadi dia akan mengganggu soft itu sendiri. Dia dua isu. Satu mengganggu soft. Yang kedua, apa kita panggil, dia mengalihkan tumpuan. Dia mengalihkan tumpuan orang. Dia ganggu orang lah. Ganggu orang. Sebab tak semua orang selesa dengan anak kita. Jadi perlu ambil perhatian lah dalam perkara ni. Supaya gangguan ni satu benda yang boleh mengurangkan pahala, sembahyang jemaah, menghilangkan khusyuk. Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi soalan? 8:30 pagi. Tak ada ya? Semua faham ke? Yang angkat tangan ni? S ni siapa ya? Tengok. Ada soalan ke Puan Saadiah Jaafar? Ya, Puan angkat tangan. Sila. Sila bila ada bawa anak-anak dia kan kadang dia mengganggu kan. Kita belah perempuan dengan lelaki tengah-tengah dia tirai je kan. Ya. Kalau kita nak duduk sah sama, kadang jadi masalah. Bila orang depan bawa anak, lagi anak dia jalan kiri kanan, golek-golek. Jadi kita nak sembahyang dia sah sama tu jadi macam tak fokus lah kan. Itu yang kadang-kadang orang tak mau duduk depan, kena duduk belakang tu. Ya, itu pun satu hal jugalah. Jadi ada satu tempat di satu masjid lah, saya tak sebut masjid mana kan. Sekarang ni dalam sehari dua ni kan, adalah seorang pakcik tu, dia tak adalah pergi penampar kan, dia macam ketuk sikit lah, sentuh lah sikit dia report dekat ayah dia nak report polis. Dia tengok dalam CCTV kan, bukanlah pakcik tu pergi pelempang ke apa kan, dia pergi warning sikit kan. Dia macam sentuh sikit, saya rasa bukan katuk macam tu kan, sentuh kepala dia. Buat report polis kan. Saya cakap, bapak ni waktu anak dia bersin-bersin, bapak dia ni ke mana pergi kan. Dah tempat semayang tu dah jadi macam padang permainan, berambat-rambat. Dia tak ada rasa apa ke bapak ni kan, bapak dia ni. Dia rasa anak dia kan, dia rasa orang suka ke macam dengan anak dia kan. Kalau rumah sendiri tak kisahlah. Jadi ini sense ni kena faham masing-masing. Sebab dia bukan anak kita, dia bukan maksud dia anak kita, tapi tak semua orang selesa dengan keadaan anak kita kan. Orang pun memanglah mani muka lah, cantiknya, bagus, tapi hati kadang geramnya geramnya, bisingnya apa semua kan. Jadi perkara ni lah yang perlu kita kata understanding dalam perkara ni, supaya kita masing-masing faham tentang keadaan soft, utamakan soft, rapatkan soft bila renggang, dan tidak menjadi bawa masalah kalau berlakunya perkara-perkara semikian. Nak tegur ni, Puan Siti Mariam, nak tegur ni kadang-kadang bukan kita tegur. Kadang-kadang imam tegur, kadang-kadang orang lain tegur, kadang orang yang lebih senior tegur kan. Kena ada orang yang lebih senior tegur, begitulah. Dia orang alasan, dia kata Nabi kan, cucunya duduk atas belakang dia kan, atas belakang dia tu Nabi dalam keadaan mungkin dia sembahyang seorang. Ni bawa masjid, gangguan ke masjid ni satu hal lain. Gangguan di masjid ni bukan sembahyang seorang tu lain cerita kan. Gitu. Ada lagi soalan? Ke nak habiskan ke Ustaz? Kalau tak ada soalan macam mana? Kalau tak ada saya ringkaslah. Saya ringkaskan. Pada sembahyang ni ada disiplinnya, dan sembahyang sembahyang jemaah ni mengajar kita menjadi orang yang bertolak ansur, bertoleransi, dan menjadikan kita orang yang bermasyarakat. Kalau orang bukan Islam kan, dia tak ada sembahyang hari-hari macam kita. Orang bukan Islam, dia tak gaduh nak sembahyang. Dia pun sembahyang pun bukan hari-hari macam kita. Kita alhamdulillah diatur oleh Tuhan adanya sembahyang dan adanya kita panggil sembahyang berjamaah, dan untuk menyatukan hati-hati kita. Kan? Bila kita sembahyang jamaah, masih lagi banyak isu-isu yang berbangkit. Pentingkan diri sendiri, pentingkan kepentingan diri, kan, tak nak bersusah. Itu menandakan bahawa tarbiyah sembahyang itu masih lagi belum dapat membentuk hati-hati kita. Kan? Jadi kan, hati-hati kita ni dalam sembahyang ni jadikanlah
Ia sebagai satu pemangkin untuk menjadikan kita orang yang berdisiplin, yang ada bermasyarakat, dan itulah antara intipati kita kena semayang berjamaah di masjid dan di surau. Wallahu alam, itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah pada masa-masa lain kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik perbincangan hari ini. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana ada idea nak buat pendekatan ini di kalangan muslimat. Terbaiklah. Patutnya kita buat awal-awal sebelum puasa lagi Ustaz. Bagi nasihat-nasihat macam conclusionnya, nasihat kalau seorang ibu yang ada anak kecil 4 tahun ke bawah tak usah pergi ke masjid. Memang mengganggu. Dia menjerit, dia berlari. Dia dapat 2 orang cukup lah. Masjid Aduh. dia punya. Masjid dia punya dah. Tempat wanita lah. Orang muslimin tak tahu dia kat depan kan. Dia orang tenteram je. Ada masalah. Tapi di kalangan wanita bergolak. Gitulah. Jadi mungkin next time kita buat lebih awal lah siri macam ni dan boleh bersiri, boleh ada 2-3 siri yang mendapat satu pendapat yang cantik untuk dipraktiskan oleh orang-orang kita, orang-orang Melayu khasnya, yang banyak adat istiadat, ibadat ni lebih banyak daripada adat, ataupun adat lebih penting daripada ibadat macam tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz sekali lagi, dan terima kasih kepada para jemaah yang memberi sokongan mendengar sehingga ke akhir sesi. Mudah-mudahan kita dapat 2-3 ilmu yang kita boleh bawa untuk setiap hari ada lagi 15-16 hari untuk bertarawih dan berjemaah di masjid ataupun di surau-surau. Untuk itu Ustaz, setakat ini dulu perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan buka lagi rancangan ini jika ada permintaan, dan kita akan cari Ustaz lagi lah. Untuk itu kita tunggukan dulu. Silakan Ustaz. Yes, kita mengantar tasbih kafarah dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih.